Dalam dah cheat day, kita sebut je banyak kali. Alif Syukri, apa nak jadi dengan hang ni Alif Syukri? Welcome to Try Hardcast. Hello, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan kami di Try Hardcast. Saya Dr. Asta. Saya Crow. Saya Peace. Apa khabar guys? Jadi inilah kerja kami, iaitu mengumpat orang di sana dan sini. Di bulan Ramadan. Untuk pengetahuan hampa berdua aku sebenarnya kan, aku excited nak buat benda ni disebabkan ada satu part. Okay, nasihat dia sangat bagus dan aku suka kalau orang ulang-ulang nasihat bab ni. Tapi dalam satu sisi lagi aku sangatlah tak nak pecahkan rekod aku tahu. Apa rekod aku Rekod tak menyebut nama depa ni. Aku dah lama dah tahu. Aku cuba tahan tau. Aku selalu tengok benda ni sangat triggering. Biasalah semua orang pun rasa bila jumpa aja orang cakap dia punya produk terbaru dia ataupun naskah terbaru dia, bila dia buat lagu lah, dia buat something yang itulah kan, yang biasanya yang dia buat tu akan trigger aku untuk nak menaik lah, untuk nak memaki dan hamun lah apa-apa je lah kan. Every year Aku berjaya tahan lah Pish. Aku berjaya tahan tu selama ada dekat 2 tahun aku rasa. Aku tak komen, aku tak share, aku tengok video dia pun tak. Jadi hari ni aku buat konten ni tanpa aku tahu pun apa video dia. Tahu? Aku baru tengok video dia tadi. Tengok jadi hang adalah buat podcast ni. Untuk buat podcast ni. Hang adalah contributor hanya tak. melidakkan ni. Niat aku jadi untuk podcast ni. Alif Syukri sebab pertama kalinya aku menyebut di dalam sosial media. Tapi sebut nama dia ni macam dah berapa bulan dah tak apa dengar kot nama dia. Dia simpan untuk video ni ya. Dia simpan untuk video ni. Iyalah. Betul. Itulah dia. Sabar, hari ni kita cuti lah maksudnya hari ni cheat day. Guys, kenapa aku tak sebut langsung, aku tak share, aku tak komen, aku tak kutuk dia pun tak. Aku tengok video dia pun tak, cuma aku baca artikel, aku ambil tahulah. Dan tak perlu cari pun sebenarnya artikel berkenaan dengan Mr. Alif Syukri ni, Datuk Seri Alif Syukri. Sebab banyak gila orang yang cover. Dan aku sebenarnya nak elakkan supaya tergolong di antara orang-orang yang cover tu. Sebab apa? Aku selalu nasihat orang macam ni bila cerita tentang Alif Syukri ni ataupun semualah Sujud, Alif Syukri, si siapa-siapa lagi yang lain-lain tu kan, Bobo di mana lah bla bla bla. Bila kita bercerita tentang dia, dalam masa yang sama kita sebenarnya tengah mempromosi dia. Okay, jadi aku sekarang ni dah mempromosi dia dengan tanpa rela. Jadi make sure kita utilize betul-betul tanpa rela aku ni supaya kita meninggalkan pesan-pesan yang sangat benar, sangat bagus, sangat memberi impak lah. Okay. So, dalam dah cheat day, kita sebut je banyak kali. Alif Syukri, apa nak jadi dengan hang ni Alif Syukri? Tak sebut pasal Alif Syukri ni. Nama dia dengan bad publicity ni tak boleh pisah dah. Betul? Tak boleh pisah. Jadi itulah memang normal lah kot kan. Jadi sebenarnya tak ada apa pun kalau nak cerita pasal bad publicity. Kita tak nak bincang pasal tu kan. Kita nak bincang pasal video terbaru dia ni, which is dah over sikit lah, which is dah more kepada promo apa tadi? Cis sexual apa? Cisgender. Cisgender. Kan. Cisgender Sudah lain lah kan. Bukan. Dia cisgender ni kita. Cisgender ni kata lawan kepada transgender. Kita ni cisgender. Transgender adalah
orang-orang Okay. yang transgender lah. So kita adalah daripada golongan cisgender. Okay. Bila dia sebagai cisgender kan, dia kahwin, dia ada anak dan dia tak transgender lah kan. Tapi setiap video dia, bukanlah setiap video, semua video dia tak, kebanyakan bila dia buat sesuatu yang berkenaan dengan transgender punya genre ni, dia memang akan kaudu lah kan, tak macam cisgender yang lain. Kalau tanya aku sebagai orang yang straight ni, aku takkan rasa macam nak terlibat pun buat apa-apa produk aku ada kena-mengena dengan transgender punya ni. Tapi dia bukan saja dia buat dan ada kena-mengena, dia macam lebih pada support kau pula macam beria-ria sangat. Exactly. Okay. Boleh Kita nak baca. kita nak mula kat mana ni sebenarnya? Kita nak kutuk dekat mana dulu? Petikan akhbar tadi tu. Akhbar ke mana artikel tu? Okey, doktor, aku ambil Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah daripada muamalat.my. Kredit tu Dr. Ahmad Sufian. Okey, dia ada tulis dekat artikel ni, boykot perniagaan usahawan Muslim penyebar kemungkaran. Okey, so dia ada beberapa part. Yang pertama, sudah banyak ulasan dibuat terhadap satu video lagu raya yang dibuat oleh usahawan produk ini, yang rata-rata semua orang yang normal tanpa mengira agama merasa jijik dengan kandungan tarian itu. Lucky for me sebab aku tak tengok lagi. Alhamdulillah. Ia bukan budaya Melayu, apatah lagi Muslim. Bahkan bukan juga budaya mana-mana kaum di Malaysia. Bahkan tiada lagu perayaan mana-mana kaum lain pun sanggup buat begitu untuk raya masing-masing. Boleh tengok ulasan ramai yang orang berbilang bangsa di media sosial. Betul, aku sangat bersetuju untuk part yang pertama ni. Sangat jijik. Dia mempromosi transgender ni rare lah kot. Jangan-jangan kita jumpa orang yang berani mempromosi. Dan dia satu tokoh tau. Pada aku dia tokoh. Dia usahawan yang berjaya. Okay, bukanlah kita nak kutuk dia semata-mata. Dia ada banyak kejayaan yang dia kecapi yang boleh kita raikan, boleh kita contohi. Dia sangat rajin kau. Dia tak berhenti-henti cari bisnes. Cari idea untuk new business. In terms of business sebenarnya saya bukan seorang yang menyokong bad marketing, bad publicity, tapi kita kena akui nowadays bad publicity memang is a publicity lah yang menjadi trend sekarang, which is bukan bagus pun, tapi it sells. Sebab kata Donald Trump cakap bad publicity ni sells. Kan? Dia berjaya lah dalam cara dia tu, dia berjaya. Kita akui dan respect lah okay, tak apa, respect lah dari segi kejayaan dia. Tapi when it comes to this thing, it's too much lah sebenarnya, too much. Okay, aku masuk kepada bila cakap pasal LGBTQ betul? Saya tak ada masalah untuk diorang hidup. Maksudnya they have right. Okay, diorang ada hak untuk hidup. Doesn't matter. But saya tak setuju kalau diorang ni in public. Faham tak? Macam gay contoh. Cium dekat public. Tak setuju. Dia nak buat kat belakang, jangan sampai tangkap lah. Dan they have right to live lah, untuk hidup. Silakan. Okay, kalau macam hang comolot dengan bini hang pun dekat public pun orang geli. Itu jadi kelakuan sumbang kan. Boleh kena charge. Tahu. So apatah lagi kalau bukanlah apatah lagi, sama je lah, maksudnya sama lah, maksud behave like human kan, kalau nak orang entertain awak as a human juga. Tapi ini masalah dia yang lagi besar sebab dia buat lagu raya kan? Yes. Tapi itu modal dia lah, every year. Last year pun macam tu juga. Tapi aku rasa yang video klip last year lagi teruk kot. Yang ni macam okay lah, dia behave kot sebab ada bini dia kan. Oh, sekali lagi aku masih lagi tak, bila cakap pasal ni kan, apa bini dia, itu pun saya heran juga sebenarnya. Which is saya tak tengok sangat video dia, tapi nampak lah macam wife dia, anak dia okey kan. Tapi bila dah sampai level ni maksudnya itulah kan, wife macam dia mana dan dia anak-anak dia pun dah terlibat dalam benda ni. Dah terlibat. Tapi dia berjaya lah. Tapi dia berjaya convincekan family dia untuk sokong apa yang dia buat ni. Kira ada power. Jadi jenis bukan sokong. Okay, aku percaya Datin sebenarnya muak kot. Dah malas nak berkelahi dah. Apa-apa je lah bang. Kan?
Aku rasa lah kan. Yang pasal kat aku ni pendapat aku, pandangan aku Kita rasa positif aku lah nampak bab tu aku nampak macam tu lah. Aku nampak Datin banyak kali dah, dan kalau aku duduk kat tempat Datin pun aku rasa aku boleh faham. Okay, bukan kata Datin mak dia sendirian, dan aku rasa semua lah orang yang berada kat sekeliling dia dah terlalu muak dah, tak larat dah nak layan dan nak bergaduh, nak berkelahi kan. Kalau nak tak bersetuju kan, banyak kali dah sangat dah kan. Kalau kita baru sekali dua, dia orang hari-hari kot kan. Maksudnya dia orang duduk kat rumah, bangkit tidur, sebelum tidur dia orang memang bertemu dengan si Datuk Seri Adil Shukri ni. Macam hari-hari pesan, hari ni jangan buat Okay. benda-benda yang stupid, okay? Okay geng, apa kata kita cakap pasal impact lagu ni, video ni kan, impact dia apa sebenarnya pada society lah kan? What you guys think impact dia sebenarnya, apa masalah lagu ni? Kalau aku tak ada rasa, sebab dia ni bukan setakat tokoh usahawan tau. Dia tokoh membuat benda-benda yang sensasi dan sangat macam ni lah kan, yang sangat triggering apa semua ni kan. So aku rasa dengan ramainya orang yang komen membenci, mentomah, caci maki dia ni, aku tak rasa berjaya bagi impact apa-apa. Melainkan kalau ramai orang yang meraih kan. Kalau kita tengok respon orang, maksudnya orang biasalah ada Syukri kot, biasalah macam ni kan. Kalau orang dah biasakan benda tu, so maksudnya ini bahaya. Bukanlah bahaya, maksudnya benda ni akan jadi normal lah. Benda ni akan dinormalkan, dan akan banyak lagi konten-konten yang macam ni akan keluar kan, dan orang dah tak layan. Orang dah tak rasa benda tu luar biasa lagi kan. So setakat sekarang aku tak rasa dia dapat bagi impact apa-apa. Saya setuju sebab inilah dia yang saya nampak kan. Bila dia berani, of course lah, nanti akan wujud lah yang betul-betul golongan LGBTQ ni berani macam dia. Setuju. Tapi kalau kita tengok sekarang pun trend tu dah macam masing-masing dah berani bersuara apa semua, dah ada group, dah ada klik masing-masing, dah ada circle. Yes, even lawyer pun ada yang memang mempertahankan diorang. Guys, okey, kejap. Dalam part ni kan, aku rasa macam ralat sikit lah. Aku kenal banyak kawan-kawan aku ramai yang terdiri daripada golongan LGBTQ. Dia orang sangat profesional dan sangat bagus, dan dia orang sendiri pun tak suka sebenarnya aktiviti yang provokasi, macam video-video provoke macam ni apa semua. Dia orang sangat profesional. Dia orang ada dia orang punya apa orang cakap ni sendirilah, pandangan sendiri ataupun kehidupan dia orang sendiri kan. So dia orang nak blend dekat dalam masyarakat. Dia orang jadi diri dia orang dengan dia orang cover lah apa yang sepatutnya. Macam aku cakap tadi lah, kalau hang tahu walaupun halal untuk hang cium bini hang dekat mana-mana pun, tapi bila hang buat sesuatu cium modok dekat public tu provokasi dan itu bodoh. Kan? Betul tak? So simple macam tu juga dia orang. Jadi aku bukan, kalau kita nak larang geng LGBTQ ni, maksudnya kita dah breach dia orang punya hak, tak? Bukan itu sebenarnya point dia, tahu. Sebenarnya point dia bila hang buat something yang hang provoke, hang nak mencari marah, hang nak trigger orang. Inilah yang kebodohan dia start kat sini sebenarnya. Exactly. Kita bukan nak kita bukan nak sebarkan pada orang supaya benci golongan ni. No. Don't hate them. Sayang dia orang sayang. Yes. Kita kena sayang. Islam, agama mana pun lah sebenarnya sebar kasih sayang. Yep. Okay? Melalui kasih sayang tu kita dapat sebarkan ajaran. Dan this is the thing kan. Maksudnya bila kita sayang, okay, tak perlu pun fight for their right. Tak perlu fight pun. Tak perlu promo apa pun tak perlu. Because tak ada siapa kacau pun. Kenapa nak kena fight? Yep. Yang takkan ditindas. Ini yang terjadi pada ni video Alif Syukri ni, minta maaf lah kan, tapi tak ada siapa pun yang kacau. Kenapa nak provoke, right? Sensitivity Malaysian Okay, apa yang jadi dengan video ni sebenarnya ada dua benda. Satu, ni raya Aidilfitri. Okay, kalau hang tak reti, hang tak faham apa maksud puasa kan, raya ni maksudnya kita nak meraihkan kita dah melalui ujian untuk berpuasa selama sebulan ni. Jadi adakah ini yang kita nak meraihkan dengan perkara-perkara yang macam ni? Adakah ini betul ke? Dan ini confirm lah sebelum hang buat video hang dah tahu dah, memang hang tahu sangat
Kan? Tak ada orang yang boleh nak raya dengan nak joget-joget, nak tergedik-gedik dengan apa, kecuali lah kalau hang sambut entahlah Christmas okey ke? Christmas boleh ni lah, aku tak tahu tapi ni raya confirm sensitif. Ya, Tapi macam mana kalau video klip kumpulan Dola nyanyi lagu raya, so daripada buat dah last year, this year pun ada baru. Mereka 4 orang perempuan menari jugalah untuk buat lagu raya. Okay, macam mana kita punya ni opinion tentang tu pula? sama lah pada aku, kalau benda tu tak menunjukkan adat yang bagus, tak menunjukkan apa orang cakap tak jaga sentimen agama kan, tak menjaga sentimen apa kita punya kemelayuan kita, okey je kan. Tapi kalau dah bridge tak payahlah, kalau hang bukan LGBT pun kalau hang melampau then of course lah tak bagus. Tapi dok majoriti rakyat menerima lagu Dola. Ya. Nampak tak? Okey, ini LGBTQ ni satu isu pada aku masih tengok benda ni macam tu lagi tau. Masih lagi pada aku masih sama, bukan sebab dia LGBT tapi sebab dia memprovok. Dia ada provokasi kat situ. Dia memang apa buat something yang aku rasa memang dia tahu. Dato' Arif Syukri bukan orang yang bodoh. Dia sangat berjaya dalam bisnes. Pendapat saya bukan Dola je, even sekumpulan orang gila SOG pun buat lagu raya this year versi metal habis lah kan. So dengan suara screamo mendapat kritikan, ramai yang tak setuju. Saya tak ada masalah sangat because tu memang genre lah genre, silakan. Jemput. Silakan, bismillah. Kan genre tu kalau orang tak setuju lah. Tapi saya lebih nak petikaikan Alif Syukri ni lah, because this is something yang lebih daripada music tu sendiri kan. Kalau music tu sendiri okey lah, tapi this is more. Macam Dola saya rasa pun into their music, their fashion kan, itu memang dia orang. Alif Syukri tak sepatutnya macam tu kan. Tapi teori saya juga satu lagi, Alif Syukri saya rasa dia faham market Malaysia okay? Rakyat Malaysia punya mentality dia orang faham. Yang itulah maksudnya isu ni berakhir di sini. Jadi dia tak ada masalah pun dengan benda tu, because kita tak macam negara luar. Maaf Malaysian, bukan saya menghina bukan apa, tapi this is reality. Kalau lah company besar macam Apple ke ataupun tak kisahlah American punya brand kan, so kalau dia orang buat something yang negatif macam ni, memang drop habis dia punya apa market share. Tarnish lah dia punya ni kan, image. Memang drop habis, investor lari. Betul. Tapi dia tak perlukan semua tu because dia berada di Malaysia. Jadi itu salah orang satu Malaysia teori akan panas dekat ni je, Lala support juga dia akan ni. Bukan kita nak suruh boycott dia, nak suruh ni ke apa, tak. Kita nak minta supaya society, supaya masyarakat menjadi lebih bijak. Okey. Tapi yang ni lah yang menunjukkan level mentality orang Malaysia tu. Masyarakat kita betul? Okey, aku nak bagi kat sini lah. Tadi aku cerita awal tadi aku cakap yang aku dah cuti daripada cerita apa pun. Even aku tak bagi tengok pun video dia. Kenapa tau? Sebab aku percaya sangat. Just imagine dia nak buat satu-satu video, dia perlukan modal. Cost dia kadang-kadang sampai berjuta-juta. Okay, untuk dia hire videographer lah, dia hire orang tu lah, orang ni lah apa semua kan. Just bayangkan, rakyat Malaysia dengar sini just bayangkan kalau lah dia buat video tu, dia post kat YouTube, ada 5 je view. Dia, bini dia, staff dia, duk ulang-ulang tengok sesama mereka je sendiri-sendiri. Kita langsung tak kritik, kita langsung tak kutuk, tak naikkan artikel apa-apa pasal dia, langsung stop bercerita pasal dia langsung. Agak-agak akan datang lah next video. Tak. Bila tak ada siapa bercakap pasal benda tu, bila tak ada siapa pun sebut apa-apa macam benda tu tak wujud, then of course benda ni akan stop. Masyarakat sedar lah untuk hampa nak apa orang cakap nak kritik, okey, hampa nak komen tentang video tu punya status kan. Hampa sendiri apa je hampa buat? Dalam tak sedap sebenarnya hampa sendiri pun kita lah, kami contribute. Kita semua contribute. Kita contribute of course. Dia dah tahu yang rakyat Malaysia ni sangat sensitif dalam bab ni. Jadi dia gunakan apa yang awak-awak semua sensitif tu untuk trigger awak-awak semua supaya tengok video dia, supaya share, kongsikan video dia dan
daripada hampa punya share, hampa punya komen, hampa duk famouskan lagi dia tu, naikkan dia punya rating lagi tu, dia dapat duit. Dia Kan? dapat Jadi publicity siapa je Dapat yang view. bayar gaji dia sebenarnya? Kita pakai matematik simple. Siapa je yang bagi duit dekat dia? Hampa lah. Orang Saya yang percaya tengok, orang tau, yang komen. Saya percaya sebenarnya YouTube ni publicity je untuk dia. Yang mana sebenarnya income daripada YouTube tak penting sangat pun bagi dia. Tapi Setuju publicity. Termasuk Hmm. video kita ni memang publicity dia. Yep. Publicity buat dia. Tapi itulah harapan saya, which is kalau kepada Alif Syukri, itulah harap dia sedar lah kan. Maksudnya dia dah promo something yang irrelevant lah. Aku tak nak cerita pasal Ali Syukri. Sebenarnya macam ni, Ali Syukri jadi je lah Ali Syukri. Macam aku cakap tadi, matematik dia simple. Kalau dia just jadi Ali Syukri, kita ni society kita tambah baikkan diri kita, jadi lebih cerdik, iaitu tak payah cerita apa-apa pun pasal dia. Drama band pernah cerita pasal ni tau. Okay, sorry. Yang lagu apa, dia make up macam Najib tu. Ingat tak? Macam apa? Datuk Seri Najib dengan Rosmah Mansur semua tu jadi badut semua tu. Drama band. Orang kritik lagu tu, betul tak? Orang kritik. Dia datang balik, nanti ada satu interview aku tengok kan. Dia just hidangkan. Jadi kalau yang nak datang dan nak hurung tai yang dihidang tu lalat-lalat, then of course lah, hampa yang letakkan diri hampa dekat lalat yang suka hurung tai. Faham tak? Jadi dia ada banyak gila babi naskah dia bawa keluar kan. Jadi satu tu tai, dan hampa hurung tai ni gila-gila babi. Ni mencerminkan apa? Hampa lah sebagai lalat yang suka sangat dengan tai-tai ni. Oh, ini sangat best tau. Dia dah explain cara tu kan. So maksudnya takkan boleh stop buat kan. Point saya sebenarnya tadi bukan pada bad publicity dia. Bad publicity dia lantak dia, tapi sensitivity dia lah, itu je. Kan? Because the drama band dia punya cerita political situation, dan bukan political je, even drama-drama yang ada di Malaysia ni lah. Bukan pasal Najib ke, bukan. Okay. Kan, tapi this is sensitivity lah, which is jagalah. Sebab apa? Ini berbalik pada anda juga nanti. Itu satulah. Which is saya tak peduli apa jadi pada awak. Tapi just hopefully lah kan. Nombor dua, macam Dok cakap lah, which is netizen lah. Which is kita perlu lebih bijak lah. Yang mana sedar yang kita contribute. Okay. Pada video, pada YouTube ni saya rasa itu bukan main income lah. Jadi that's few things. Tapi saya rasa more kepada dia punya business lah. Business dia tu. Publicity. Bukan nak minta boycott, tapi maksudnya orang yang nak berbisnes dengan dia, golongan-golongan yang mengkayakan dia, cuba renung-renungkanlah orang ni, apa yang dia buat. Kan? Because kita macam mana pun, kita kena ada orang kata society punya responsible. Yep, tanggungjawab. Okay? Tanggungjawab terhadap society kan. Jadi sedarlah apa yang awak buat kan. Yep. So kalau hang tanya aku, simple sangat lah sebenarnya. Hampa nak Alif Syukri, Datuk Alif Syukri, Datuk Seri Alif Syukri, kalau awak nak teruskan buat konten ni, teruskan. Sebab aku ada satu formula yang sangat berjaya. Sangat tak boleh gagal Maksudnya kalau semua netizen, semua masyarakat main peranan, maksudnya stop share, stop tengok, stop apa kan. Tak perlu boycott. Kalau nak boycott silakan. Kalau tak nak boycott pun tak apa. Tapi ini first kali. Mat Luffy pernah cakap, okay? Dia macam mana dia handle haters? Tak ada kat haters semua dia cakap kan. So of course ada dia cakap Mat Luffy cakap of course ada. Tapi dia tak peduli pun pasal haters. Sebab apa? Haters ni dia ada satu flaw, yang mana dia gagal kawal emosi dia gagal tahan dia punya tangan dia daripada komen benda-benda yang buruk. Kalau orang macam tu kan, tak layak pun untuk dia bagi attention. Dia akan buang masa, dia akan penat kepada dia untuk tengok kepada orang yang hang nak cakap pasal orang, padahal hang sendiri pun tak mampu nak kawal diri hang. Hang tak mampu nak kawal emosi hang. So hang duduk je lah kat situ. Tempat hang dah betul lah tu, menjadi seorang netizen seorang haters yang tak berguna. Duduk je lah kat situ. Buat siapa aku untuk larang. Best gila babi. Start daripada Mat Luffy sebenarnya, teguran Mat Luffy tu sangat terkesan dengan aku. Membuatkan aku lagi bermotivasi untuk stop. Apa je perkara bodoh yang aku nampak, aku takkan share, aku takkan kritik, aku takkan komen pun, aku akan just baca, ambil tahu dan biarkan benda tu berlalu.
At least lah tak banyak contribution daripada aku, tapi at least aku contribute untuk itulah. Aku tidak mempromosi, aku akan stop mempromosikan. Until today lah kita buat topik berkenaan dengan ni. Tapi aku nak tinggalkan Ali Shukri. Seriously aku cakap, sekarang ni aku tak peduli pun pasal Datuk Seri Ali Shukri. Terpulang pada dia. Dia punya diri dia. Ini keputusan dia, hak dia kan. Dan bukan hak aku pun, ini adalah macam apa yang ditulis oleh Dr. Sufian, Ahmad Sufian. Jakim punya peranan sebenarnya. Kalau Jakim tak nak ambil tindakan, then dia boleh lah buat lagi. Buat je lah Datuk Ali Shukri kan. Siapa yang nak larang? Jakim pun tak mau ambil tahu. Then apa salahnya kalau buat lagi video-video bodoh kan? Macam MC pun ada ambil tindakan kan? Tak sure kan? Aku kalau dia orang ambil tindakan pun, betul. Kalau dia tak ambil tindakan pun, Syukri buat je lah lagi video tu kan. Ramai je orang nak tengok, aku percaya tu. Tapi kita netizen, ini yang penting. Netizen, aku nak cerita ni sebenarnya, ini je point aku. Yang paling mustahak sekali hampa semua ni, yang melihat dan hampa semua ni yang menentukan kat mana kedudukan dia. Ambil balik apa yang aku cakap tadi, just imagine satu video yang dia buat, kalau lah video tu dia buat kos berjuta-juta, yang view 5 orang je. Orang tak komen pun pasal dia punya nari, pegang-pegang kotek ke apa ke. Orang tak komen pun pasal dia punya gedik-gedik, berlenggok-lenggok, tonggek pungkok kan, lelaki pakai baju macam perempuan. Orang tak peduli pun. Orang tak ambil tahu pun. Tak ada siapa pun siakat keli ke apa ke, tak tulis pun cerita pasal dia. Han just imagine kalau benda tu berlaku. Agak-agak Ali Shukri nak buat lagi tak video? Memang tak lah. Tapi media akan melaporkan pasal dia someone. It's okay. Kan? Netizen awak main berani besar tu netizen. Video Ali Shukri ditonton sebanyak 50 orang saja. Kita raikan. Aku akan share yang tu. Itu aku akan share. Ini benda yang patut kita raikan. Kita share lah pasal tu, kejayaan netizen. Tapi bayangkan dok, lepas je share tu, seminggu lepas tu 2 juta view. 2 juta view. At least aku ada seminggu lah untuk aku raikan. Ini satu kejayaan besar. Tak pernah berlaku Orang buat benda bodoh dan tak ditonton. Inilah netizen, keraskan hati anda. Kuatkan motivasi tu kan. Jangan komen, jangan share. Tak payah tengok pun. Aku tak tahu pun yang aku cerita ni apa semua. Aku harap tak tengok pun video dia. Aku takut. Bila aku buka ni, aku membuak-buak tau. Jadi membara-bara aku nak komen. Betul aku tak tengok. Aku tak nak contribute. Alright, okay guys. Jadi itulah banyak dah sebenarnya. Tak perlu kita kupas banyak pun tentang Datuk Seri Ali Shukri ni. Sebenarnya dia dah mungkin ada few things lah saya boleh. Ali Shukri dia seorang usahawan yang berjaya. Ramai sebenarnya usahawan-usahawan baru yang cuba untuk menjadi macam dia. Jadikan dia mentor, jadikan dia contoh. Itulah dia. Jadi saya harap itulah dia kan. Pada yang nak berjaya banyak lagi sebenarnya. Ataupun daripada Ali Shukri pun boleh kot, bukan tak boleh. Tapi side-side yang mana? Because macam saya cakap tadi, sedarlah bahawa kita manusia ada tanggungjawab sosial. Sedarlah benda tu. Penting benda tu. Mungkin bagi kita duit nombor satu kan. Tapi ada quotes daripada Henry Ford kan. Dia kata, saya tak ingat bahasa Inggeris, saya Melayukan je lah. So, bisnes yang menuju ke arah duit semata-mata, profit semata-mata, bisnes yang poor business lah bagi dia. Poor business. Duit semata-mata. Jadi ada renung-renungkan. Apa maksud Henry Ford tu sebenarnya? Dan Henry Ford tengoklah Ford sampai sekarang. Dan satu lagi daripada Abraham Lincoln. Dia cakap, skunk kan mengeluarkan bau busuk kan. Itu publicity dia lah. So skunk ni dia mati sebab publicity dia sendiri. Orang tak suka dengan bau busuk dia, jadi dia jatuh. Jadi ingatlah publicity tu kan. Beringatlah. Itu saja. Nice. Thank you, Crow. Setuju. Alright. By the way guys, yang mana yang baru bertemu dengan kami punya video ni, salam kenal, kami Try Hotcast. Jadi please subscribe channel kami, like video kami kalau anda suka, share video kami sekiranya anda rasa ini adalah video yang sangat bermanfaat.
Dan tinggalkan komen-komen anda. Apa pula pendapat anda berkenaan dengan perkara yang kami sebut ni kan? Okay, tinggalkan komen. It's okay, no problem. Awak punya opinion. Macam cakap tadi, doktor dengan kru pun ada beberapa benda yang mungkin kami berbeza. Tapi it's okay. Bukan kita nak cari siapa yang betul, siapa yang salah. Takkan jumpa. Okay, kita just nak tarik seberapa banyak input yang kita boleh dapatkan. Seberapa banyak kita nak benefitkan lah perbualan ni ataupun perkongsian ni. Jadi guys, inilah Try Hotcast. Kita akan membincangkan tentang isu-isu semasa. InsyaAllah kalau ada peluang, kita akan buat lagi konten-konten. Ada yang bagi idea suruh buat konten paranormal konten paranormal lah. Cerita pasal ni, kisah-kisah angker. Itulah. Mungkin insyaAllah kalau ada berminat anda boleh tinggalkan komen kan. Tengok kalau respon ramai yang nak kita buat video-video macam tu, boleh. Kita akan try buat. InsyaAllah. Jadi setakat ini saja podcast kita pada malam ini. Terima kasih banyak kepada kru dan juga Hafiz dan kepada semua yang ada. Minta maaf kalau doktor ada salah cakap. Okay? Kalau ada yang mengguris hati, saya minta maaf. InsyaAllah saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Dan Try Hotcast juga kami semua akan berubah. Akan dari masa ke masa akan menambah baik kan kami punya kualiti podcast kami. Jadi until next time, saya Dr. Asta. Saya Crow. Saya Peace. Try Hotcast signing off. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.